Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nabiha binti Idrus, bernombor matrik D201810826114. Berdasarkan sumber daripada internet, pelajar bernama Rishin Ponraj, anak lelaki Sibaraj, telah berkongsi serba sedikit pengalaman sebagai murid pendidikan inklusif. Rishin merupakan pelajar STPM di St. John's Institution yang mengalami cacat penglihatan. Bagi proses pembelajaran, Rishin telah ditempatkan bersama-sama pelajar normal yang lain dan mendapatkan pembelajaran sama seperti mereka. Guru menggunakan kaedah yang sama bagi mengajar pelajar normal dan pelajar mempunyai kecacatan seperti Rishin. Rishin mengatakan bahawa kadang-kala dia mengalami kesukaran dalam memahami isi pembelajaran kerana kadang-kala guru mengajar dengan terlalu pantas. Bagi mengatasi kelemahannya, Rishin telah mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan sekelas dan juga bimbingan daripada guru yang turut mengalami masalah penglihatan. Sebagai contoh, Rishin telah mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan sekelasnya jika dia mempunyai kesukaran dalam menyalin nota yang diberikan oleh guru semasa kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Teruna. Antara maklumat yang telah saya dapat mengenai teknik-teknik PDPC khas oleh guru pendidikan khas dari responden kita yang bernama Puan Nadia binti Abdul Rahim, seorang guru pendidikan khas dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Rawang adalah guru pendidikan khas biasanya tidak terlalu menekankan kepada pemberian akademik. Malahan mereka lebih menumpukan kepada perkembangan sosial murid di dalam kelas, dan jika pelajar tersebut digabungkan di dalam kelas arus perdana, biasanya mereka akan memberi kelonggaran kepada guru-guru arus perdana dalam mengurus mereka di dalam kelas. Untuk susun atau kelas pendidikan khas oleh responden, biasanya mereka meletakkan meja secara berkumpulan supaya mereka dapat melakukan lebih banyak interaksi antara pelajar-pelajar di dalam kelas, dan ini sangat membantu dalam perkembangan sosial mereka. Salam sejahtera, sekarang saya akan membahaskan mengenai dasar inklusif yang diutarakan oleh responden. Menurut salah seorang responden, yaitu Dr. Rosita Muhammad Amin, yang juga Profesor Ekonomi dan Ketua Unit Perkhidmatan OKU dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, juga telah menyatakan bahawa pelbagai inisiatif telah dijalankan melalui dasar inklusif ini. Dia juga telah menyatakan bahawa pelbagai kemudahan juga telah disediakan oleh pihak universiti. Akan tetapi, kemudahan ini bukan sahaja dari fizikal seperti bangunan dan juga kelas yang mesra OKU, tetapi ia juga melibatkan sokongan dari proses PDP kepada mereka. Menurut salah seorang lagi responden, iaitu Muhammad Faiz Zainuddin, yang juga penuntut tahun ketiga Ijazah Sosio Budaya Melayu, telah menyatakan dasar-dasar inklusif ini telah banyak memberi peluang yang lebih cerah kepada golongan OKU untuk memilih kursus yang mereka mahu yang ditawarkan di peringkat universiti. Nama saya Faiz Hakimi bin Muhammad dan hari ini saya akan menghuraikan serba sedikit tentang sokongan pihak luar maupun kerajaan dan juga NGO. Baiklah, yang pertama sekali ialah bantuan kerusi roda. Responden menyatakan bahawa pihak universiti telah memberikan kepadanya bantuan kerusi roda bagi memudahkan dia pergi ke mana-mana, untuk memudahkan dia pergi ke kelas
dan pihak yang memberikan bantuan kerusi roda ini ialah daripada pihak universiti sendiri. Pada yang kedua, responden menyatakan bahawa sewaktu dia sekolah rendah, dia telah mendapat bantuan daripada KPM, iaitu allowance kebajikan bagi memudahkan lagi perbelanjaan di sekolah. Yang ketiga, responden menyatakan bahawa sewaktu di universiti, responden juga mendapat bantuan allowance, iaitu yang dinamakan BKOKU. Bantuan ini juga diberikan kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan bagi memudahkan lagi urusan mereka. Seterusnya, ada juga responden yang menyatakan bahawa pihak-pihak NGO atau pihak luar seperti pihak UEM telah membantu membina 2 buah sekolah, iaitu membantu dalam proses ataupun dalam bentuk penyelenggaraan. Terdapat juga pihak-pihak luar selain daripada NGO seperti pihak individu sendiri dan juga syarikat-syarikat luar yang telah memberikan dana, sumbangan dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk-bentuk kemudahan-kemudahan lain seperti barang-barang keperluan harian kepada pelajar-pelajar yang seperti ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya Chelsea Anna Thompson. Jika saya seorang guru pendidikan khas kepada responden tersebut, kaedah dan pendekatan PDPC yang kreatif dan inovatif merupakan salah satu kaedah yang saya akan gunakan lebih-lebih lagi di peringkat sekolah menengah. Hal ini demikian kerana pembelajaran yang dirangka dan dilaksanakan dapat mengembangkan potensi, pembangunan minda, pemikiran kreatif dan inovatif murid. Style dan pendekatan pengajaran juga perlu menarik, menyenangkan dan bebas daripada tekanan dan kebimbangan. Antara cadangan penambahbaikan PDPC, mempelbagaikan lagi penggunaan bahan interaktif menerusi multimedia dan ICT agar ia dapat menarik minat murid dan mencapai kemahiran berfikir aras tinggi, menggalakkan pengajaran secara berkumpulan dalam kelas inklusif supaya pengajaran menjadi lebih efektif, menyediakan kelas yang kondusif dan berilmu tanpa ruang kosong, contohnya sudut pembelajaran yang menarik dan agar mereka suka berada di dalam kelas, dan yang terakhir, merancangkan lebih banyak aktiviti yang mesra MBK, murid berkeperluan khas, dengan mempelbagaikan lagi aktiviti sambil belajar seperti yang kita sedia maklum bahawa murid istimewa lebih faham mengenai sesuatu objek seperti daun atau pokok jika guru menunjukkan fizikal sebenar berikutan teknik sentuhan dan ini lebih berkesan bagi mereka. Sekian, terima kasih.